Selamat tengah malam kepada para pendengar Ria 897 FM. Kita teruskan kisah pada tengah malam ini dalam rancangan nombor 1 radio Misteri Jam 12. Malam ini saya ingin mencari anda yang bertugas mungkin sebagai pengawal keselamatan ataupun sebagai seorang pemandu Grab, seorang pemandu teksi, pemandu bas, MRT dan sebagainya yang bertugas pada waktu malam untuk berkongsi kisah misteri anda. Sementara saya nantikan panggilan anda melalui talian hotline 669-11897 ataupun kirimkan voice note anda ke WhatsApp, ya. Kirimkan voice note WhatsApp anda ke talian +65 9786 8464 9786 8464 di hadap +65 khususnya untuk panggilan dari luar Singapura. Dan pada malam ini saya akan peristiwa yang berlaku kepada seorang pengirim bernama Fadli Zainal. Selamat tengah malam kepada KC dan juga para pendengar Misteri Jam 12. Saya Fadli Zainal nak berkongsi pengalaman saya. Saya ini adalah seorang pemandu bas. Perkara ini berlaku di Singapura dan pengalaman yang diketengahkan oleh Fadli Zainal. Beliau adalah warga Malaysia yang bekerja di Singapura sebagai seorang pemandu bas. Bas yang saya pandu lalu ke kawasan Tampines Road. Kita tahu kan, Tampines Road adalah laluan kawasan yang agak sunyi sepi nak-nak pada waktu malam. Memang tidak banyak kenderaan yang lalu di kawasan jalan yang dimaksudkan Tampines Road. Dengar yang 897 FM. Kita berada di Tampines Road. Waktu saya menunggu last service bas yang terakhir. Kita boleh kalau ditugaskan pemandu bas terakhir, kata Fadli Zainal. Kita akan cuba sedaya upaya kalau nampak orang tengah lari dari jauh tahan bas, kita akan berhenti. Kita akan tunggu. Yalah Casey, kesian. Mungkin ada yang tak ada duit nak naik teksi balik ke rumah, mengharapkan bas untuk hantar mereka pulang. Jadi kita akan tunggu Casey. Begitu juga dengan keadaan yang diceritakan oleh Fadli, yang mana beliau tengah memandu dekat Tampines Road selepas kuil Cina, Casey. Selepas itu ada satu bus stop, ada satu perhentian. Turunkan penumpang dekat situ dan saya teruskan perjalanan. Satu lagi bus stop di hadapan tu, satu lagi perhentian bas. Jadi apa yang berlaku? Dari jauh, sebelum saya sampai bus stop tu, dari jauh saya nampak ada perempuan tengah berjalan. Katanya di sini. Nampak dengan jelas. Perempuan ni sedang berjalan dan saya hanya boleh, kata Fadli, andaikan kemungkinan wanita yang sedang berjalan dari jauh menuju ke arah perhentian bas yang mana saya nak lepas ni, nak naik bas. Kemungkinan. Jadi, sebagai seorang pemandu yang kasihan, yang ada hati dan perasaan, saya pun perlahankan bas saya. Kemudian saya high beam 2 kali, 3 kali, tek. High beam, lampu tinggi, katanya di sini. Perempuan tu jalan. Nak naik bas ke tak nak ni? Sampaikan dekat bus stop tu, saya berhenti seketika, tapi wanita ni langsung tak pergi menuju ke arah tempat, iaitu bus stop yang ada di hadapan. Kemudian saya teruskan perjalanan. Dalam hati saya marah juga. Kalau ia pun tak nak, angkatlah tangan, cakap tak nak. Ini sampai dah tunggu. Bila sampai, tak nak pula. Jadi Casey, pendengar Ria 897 FM. Saya teruskan perjalanan memandu bas yang terakhir. Tengah pandu bas ni, saya baru perasan pada waktu itu dalam bas saya tidak ada orang, Casey. Dalam bas kosong, tak ada penumpang. Bas saya ni dari Tampines menghala ke Tampines, melalui Tampines Road, menghala ke Hougang pada malam yang disebutkan. Tak ada orang. Baru saya perasan tak ada orang. Saya teruskan perjalanan, tiba-tiba Casey, asam meremang tenggok saya.
meremang Casey. Saya pun rasa macam, kenapa tiba-tiba meremang Saya pun ambil air botol dekat tepi, buka air botol, saya minum seteguk air botol, tutup balik. Kemudian saya duduk, adjust tempat duduk, cara saya berduduk, dan teruskan perjalanan. Pendengar Ria 897 FM. Rupa-rupanya bila saya katakan rasa seram sejuk ada sesuatu yang tak kena, sememangnya ada sesuatu yang tak kena. Katanya Fadli Jadi kata Fadli, apabila saya sedang memandu bas dekat Tampines Road, tengah pandu, saya pandu perlahan sebabnya jalan tu agak sempit, lorong kecil. Saya toleh ke belakang buat seketika. Tengah memandu ni, toleh belakang tengok. Alangkah terperanjatnya bila saya toleh dekat belakang Casey, dalam 2-3 seat belakang saya ada orang tengah duduk. Datangnya dari mana ni tengah duduk? Walhal bas saya tahu tidak ada orang pun. Saya buat bodoh, teruskan perjalanan memandu. Teruskan lagi, mulut saya komat kamit membaca surah Casey. Membaca surah kerana takut. Dan akhirnya habis saja baca surah, saya pun teruskan perjalanan. Pendengar Ria 897 FM. Wanita yang duduk dekat belakang awal tadi tiba-tiba hilang dari pandangan. Misteri Jam 12. Kisah-kisah yang anda dengar dalam rancangan nombor 1 radio Misteri Jam 12 hanyalah sekadar satu hiburan sahaja. Dayah, buka pintu Dayah. Dayah, buka pintu Dayah. Dayah. Kejap. Ada apa ni? 3 bilik kau tutup ke buka tu? Tutup bah. Bagus. Bah, kenapa bah? Nanti aku cerita. Tolong aku tutup 3 dapur. Ya. Tapi kenapa bah? Tutup 3 dapur sekarang. Dari 897. Kisah berlaku di Pontian, Johor. Pengalaman daripada Nur Hidayah Muhammad Amirul berkongsi pengalaman. Satu malam tu saya sedang tidur. Abah saya ketuk pintu bilik. Dia ketuk macam nak pecah pintu bilik. Saya buka, tanya, "Kenapa bah?" Dia tanya saya balik, "Tingkap bilik kau tutup ke buka?" "Tutup bah." Bagus. Kemudian saya tanya lagi, "Kenapa?" Dia kata, nanti tak penting." Kemudian dia suruh saya pergi dapur, tutup tingkap dapur yang dia nak tutup tingkap depan. Jadi, apa sebenarnya yang berlaku? Kita tanya pada Hidayah yang berkongsi kisah ini. Ketika arwah nenek masih tinggal bersama dengan kami di rumah kami ini, iaitu di Pontian, Johor. Ketika arwah masih ada, saat-saat beberapa bulan sebelum arwah mengembuskan nafas yang terakhir, iaitu nenek saya, sebelum mengembuskan nafas yang terakhir, saya dengar cerita. Saya pun tak tahu, tapi ini dengar-dengar biasalah. Kalau bab-bab gosip ni akan sampai sepantas kilat Casey. Jadi dengar cerita arwah nenek ni, dia ada pelihara saka, makhluk halus. Dan pada waktu itu, abah saya memang tak suka dengan benda-benda gaib ni. Jadi
Abah tidak membantu, Abah malah nak jauhkan diri daripada benda ni. Dan sebelum arwah nenek meninggal dunia, dia kata, nanti kalau aku dah mati, aku datang balik. Kau janganlah marah aku. Begitu sekali pendengar Ria 897 FM. Ketika arwah nenek sebelum mengembuskan nafas akhir, itu yang dikata pada abah saya. Ketika dia cakap macam tu pada abah, saya ingat lagi dan saya masih ingat, dan kerana saya berada di sana. Dipendekkan cerita, bila benda ini diberitahu kepada seorang pakar perubatan, pakar ni pemeriksaan dan mendapati sememangnya kena berhati-hati sebab akan ada sesuatu yang akan datang menghantui lah keluarga kami ni, akan memporak-perandakan keadaan keluarga kami. Jadi arwah nenek meninggal dunia dan pakar ni mengatakan nanti si arwah ni kononnya datang balik. Katanya di sini, arwah akan datang balik ketika bulan mengambang penuh. Dalam masa 40 hari arwah meninggal pada waktu itu. Dalam masa 40 hari, pakar ni mengatakan dalam 40 hari ni korang kena awasi diri korang masing-masing. Ingat, dalam 40 hari ini, kalau ada bulan mengambang penuh dekat langit, lebih baik korang tutuplah segala tingkap dalam rumah. Jadi itu yang berlaku. Abah saya suruh tutup tingkap, saya pun pergi tutup tingkap dapur ke si. Daripada bilik saya bangun dalam keadaan agak mengantuk sedikit, jalan pergi dekat dapur, cuba capai tingkap dapur nak tutup. Apabila saya sedang nak tutup tingkap dapur KC, tengah nak tolak dan kunci tingkap tu dari dalam, alangkah terperanjatnya saya. Alangkah terperanjatnya. Kemungkinan saya pada waktu itu telah pun ternampak arwah nenek saya yang dah lama meninggal dunia. Kesi saya nampak dekat tingkap ada susuk tubuh yang mana telah pun dikafankan Kesi. Sedang berdiri dekat luar tingkap, itu yang buat saya terpekik. Jadi selepas saya pekik, abah yang ada dekat depan lari sampai ke dapur dan tanya kenapa. Saya katakan tak ada apa-apa. Dia tanya lagi, barulah saya luahkan perasaan pada waktu itu. Saya nampak dengan jelas, nampak wajah, nampak bentuk tubuh, nampak ketinggian. Itulah kemungkinan arwah nenek saya. Adakah anda pencinta muzik dan ingin ketahui? Assalamualaikum, nama saya Nur Hidayah, saya dari Melaka. Saya dah ada dua pengalaman sebenarnya. Satu, masa tu masa umur saya 13-14 tahun macam tu. Waktu tu tengah asyik nak pindah rumah. Mak saya dapat rumah dekat satu taman ni. And then taman tu tempat saya duduk sampai sekarang lah. Taman tu dulu masa baru-baru pindah, di masa hutan tau. Hanya ada bahagian taman saya saja. And then kami dah pindah masuk dalam seminggu macam tu. Jadi pengalaman ni lah, saya nak ambil barang dalam almari ibu saya. Jadi saya buka almari ibu saya tu nak ambil barang lah. Jadi saya baru nak tengok, saya dengar mak saya panggil. Jadi saya pandang ke kanan, saya tanya, mak panggil ke? Lepas tu saya dengar tau, dengar sangat jelas sangat hembusan nafas macam tu tau. Jadi saya tak ada gerak, saya kaku, saya tutup almari, saya terus berlari pergi kat mak saya cakap dengan mak panggil saya ke? Lepas tu mak saya cakap tak. Pengalaman kedua saya
Masa tu umur saya dalam 19-18. Saya study dekat luar. Saya dapat masuk college. Okay, KC kalau tahu Sungai Melaka kan. Saya belajar dari situ lah. Saya suka naik keluar malam. Jadi bila pukul 1, pukul 2 saya dah jalan seorang keluar jalan tepi sungai. Dan ada satu hari tu saya balik daripada makan kot. Tak silap saya seorang jalan kaki balik rumah sewa saya. Lepas tu saya rasa macam ada orang ikut belakang tau. Dia macam follow saya lah. Dan saya pandang belakang tak ada. Saya balik rumah sewa saya. Saya tengah baring. Tiba-tiba pintu bilik saya terbuka sendiri tanpa ada orang buka. Kalau nak kata angin pun tak mungkin lah, sebab rumah tu rumah kayu, jadi tak mungkin angin tolak dia boleh terbuka daripada gang-gang dia kan. Saya rasa takut lah juga waktu tu, tak tidur jugalah malam tu. Okay, tu je pengalaman saya. Terima kasih kepada pendengar kita dari Melaka. Itu dia voice note yang dikirimkan kepada saya, Casey. Kita teruskan ke voice note selanjutnya daripada pengirim kita. Siapa kegerangan di hujung voice note ini? Silakan. Assalamualaikum dan selamat malam KC dan pendengar Misteri Jam 12. Saya Muhammad Taufik dari Malaysia, Port Dickson Negeri Sembilan. Saya ada satu kisah mana kisah ni ada dalam 5 ke 4 tahun yang lepas. Masa saya tengah dengar Misteri Jam 12. Jadi saya ni dengar Misteri Jam 12 memang suka pakai speaker untuk jadi real sikit, sebab dia ada bunyi bass dia kan. And then satu malam tu saya tidur kat luar. Saya memang tak ada bilik. Saya ada 5 orang adik-beradik. So yang perempuan semua tidur dalam bilik, yang saya ni memang tidur kat ruang tamu. Okey, pendek cerita, masa saya tengah dengar Misteri Jam 12, saya memang selalu dengar Misteri Jam 12 sampai tertidur. Masa saya tengah dengar, saya tertidur. Lepas tu saya mimpi. Tapi mimpi ni sebenarnya saya tak tahu sama ada mimpi betul ataupun ini sekadar mimpi. Masa saya mimpi tu, saya dengar Misteri Jam 12. Saya macam terjaga daripada tidur saya nampak, saya bangun, saya nampak bilik akak saya. Dan bilik akak saya ni, sebelah pintu bilik akak saya ni memang pintu masuk terus ke dapur. Saya nampak kat dapur tu ada susuk tubuh gula-gula. Saya tak boleh nak sebut benda lah tu. Okey, saya macam tergamam. Saya perhati benda tu tak bergerak Casey. Lalu bila saya macam nak terpekik tu Casey, saya macam terjaga. Okey, saya terjaga lagi sekali lah. So macam saya terjaga. Bila saya terjaga, saya nampak okey, Casey tengah baca lagi kisah seram. Tentu pasal gula-gula kan. Saya tengok handphone saya tu, dan saya cuba stop lah benda lah tu daripada YouTube. Saya stop, dia tak boleh stop. Okey, saya dah jam lah. Time tu saya macam pelik. Saya rasa pelik lah, kenapa tak boleh. Lepas tu saya pandang benda pun tak nampak apa-apa. Okey, tak apa. Saya cabut, saya tutup speaker still. Casey still lagi cerita pasal benda lah tu. Okay, saya memang rajam gila. Saya cabut terus plug. Bila saya cabut plug, saya dengar lagi speaker saya tu still lagi berfungsi. Bila saya jadi macam tu, saya shock. Saya nak terpekik lagi. Saya bangun lagi dari tidur. Tiga kali saya bangun dalam mimpi Casey. Bila saya bangun yang last kali, baru saya betul-betul tersedar. Saya tengok sekeliling, saya dah macam seram sejuk. Saya terus cabut yang extension yang untuk sambung ke speaker ke handphone tu. Saya cabut semua, saya off phone, saya off speaker. And saya rasa macam saya duduk kejap, saya termenung. Alih saya selubung terus tidur. Itu sajalah saya punya kisah saya.
saya tak tahu lah seram tak seram. Tapi itu sajalah bagi saya agak seram lah sebab 3 kali saya. Okey Casey, terima kasih Casey. Terima kasih. Itu saja daripada saya. Assalamualaikum dan selamat tengah malam. Selamat tengah malam pada anda. Jangan gementar nak berkongsi kisah. Terima kasih. Dia dah cabut speaker tu tapi tetap berkumandang speaker tu. Dah cabut wire, cabut kabel Bagaimana perkara ini boleh berlaku? Silakan ada kisah misteri, anda boleh hubungi saya di 669-11897 atau boleh kirimkan voice note kepada saya. Saya akan cuba ketengahkan kisah misteri anda dalam rancangan Misteri Jam 12. Voice note berikut ini dari siapa ni? Assalamualaikum Casey. Waalaikumsalam. Dan semua para pendengar MJ12. Ya, terima kasih. Silakan dengan kisahnya. Saya berasal dari Nibong Tebal, Pulau Pinang. Kini saya menetap di Ipoh. Saya ada beberapa gangguan yang saya pernah lalui. Cuma setakat ni saya betul-betul pernah nampak 2 kali. Yang pertama, lembaga berjubah putih berambut panjang bersila di sebelah kanan kepala saya, yang saya pernah kongsi pada Casey sebelum ni. Saya rasa itu Pontianak. Yang kedua, lembaga dalam bentuk menyerupai. Dan kisah ini yang saya nak kongsikan untuk malam ni. Masa tu, tak salah saya, tahun 2008 atau 2009, saya bekerja di kilang Bukit Minyak Pulau Pinang, kilang Dell, kilang buat barang komputer. Kebiasaannya bila saya shift malam, saya akan ikut jalan yang ada traffic light. Tapi ada satu malam tu saya ikut jalan lain, jalan shortcut. Ikutkan jalan shortcut tu memang dekat, tapi jalan shortcut tu memang gelap yang teramat. Jadi malam tu sebab saya nak kejar masa, saya masuk lewat 10.30 malam saya masuk. Saya ikut jalan shortcut yang gelap tu. Masa saya ikut jalan tu memang gelap. Tak ada kenderaan, tak ada lampu. Kalau ada kenderaan yang lalu, tu kira rezeki lah. Masa saya lalu dekat jalan tu, tiba-tiba saya ternampak ada seekor kucing hitam sedang melintas. Kucing tu dia jalan bersahaja je. Bila saya nampak, saya takutlah saya terlanggar dia kan. Saya pun brake mengejut. Masa saya brake mengejut tu, saya nampak depan mata saya sendiri, tiba-tiba kucing tu hilang. Saya tengok depan, belakang, kiri, kanan, memang gelap yang teramat. Tak ada langsung kenderaan, tak ada lampu langsung kat situ. Saya jangan katalah, jangan dia jadi dudap. Saya teruskan je perjalanan. Setahu kita, kucing ni kalau dia nampak motor tengah lalu, dia akan lari lintang pukang. Tapi ni dia boleh je dia jalan bersahaja. Bila brake, tiba-tiba kucing tu hilang. Bayangkan. Mungkin kisah saya ni tak berapa nak seram, tapi pada yang saya lalui ni seram lah. Bayangkan masa tu gelap, tak ada lampu, tak ada kenderaan lain kan. Jadi itulah kisah saya. Terima kasih semua. Terima kasih Casey. Assalamualaikum dan selamat malam. Terima kasih. Saya harus berikan pujian kepada pembaca cerita yang tadi tu yang baru berlalu ni. Bagus, berita dengan nada suara yang menyeramkan. Suaranya jelas, kisahnya tidak begitu panjang. Jadi syabas dan tahniah kepada anda ya. Terima kasih. Ni kalau ada 5 bintang, saya kasih awak 5 bintang. Jadi bagus. Cara menyampaikan kisah memang baiklah dengan suara Assalamualaikum Casey. Selamat tengah malam. Okey saudara, saya nak kongsi kisah berikut ini. Kita dengar sekarang satu lagi kisah sebelum kita berehat seketika dengan beberapa buah lagu bersama dengan saya Casey dalam Misteri Jam 12. Kisah-kisah yang anda dengar merupakan Misteri Jam 12. Tidak ada sebarang bukti yang boleh mengesahkan kebenarannya.
Kisah berikut ini datang dari Encik Naim berkongsi pengalaman ketika sewaktu dia masih kecil. Arwah abang saya dalam keluarga memang gemar dan hebat main gitar. Kami hidup tak senang, tapi Alhamdulillah, Casey, abang saya memiliki sebuah gitar. Ini adalah gitar pemberian hadiah daripada rakan-rakan dari sekolahnya. Dia memang suka bermain gitar dekat sekolah. Sampaikan dari rumah dia minta ibu dengan sedang berbasikal, ada lori yang merempuh abang dan meninggal di tempat kejadian. Memang sedih. Saya tak boleh lupakan pengalaman itu, Casey. Saat yang paling sedih dalam hidup saya. Jadi bila abang dah meninggal dunia, dekat dalam rumah kami ada gitar. Gitar yang mana adalah antara barang yang disayangi oleh abang saya. Abang saya akan bermain gitar. Sekarang abang dah tak ada. Gitar tu disimpan hanya sebagai kenangan saja, Casey. Tapi masalahnya, pada malam hari saya tengah tidur, kadang-kadang nanti dengar, Casey, bunyi orang petik gitar dalam rumah. Tengah tidur ni, dengar dengan jelas orang bermain gitar. Dan saya akan keluar ke ruang tamu. Saya akan nampak gitar arwah abang diletakkan dekat atas stand gitar dan tak ada orang pun yang sentuh. Tapi dalam bilik dengar dengan jelas orang bermain gitar. Keesokan harinya, saya ingatkan saya seorang dengar. Mak saya katanya, "Naim, semalam kenapa tidur lambat? Ha? Tak payahlah nak tidur lambat-lambat main gitar. Gitar tu biar dekat situ." Kemudian saya kata pada mak saya, "Mak, semalam saya tak pergi mana-mana pun, Mak." "Ya ke? Semalam Mak dengar kau main gitar. Mak nak bangun pun dah tak larat dah. Mak teringat abang kau." Dan saya katakan lagi, "Mak, saya tak bermain gitar." Bila tengok mak saya menangis, saya pun diam. Saya kata, "Okey Mak, terima kasih Mak." Casey, malam selanjutnya sama, Casey. Tengah dalam bilik, tutup pintu dekat depan, Casey. Dengan jelas bunyi orang main gitar, Casey. Siapa pula main gitar ni? Abang? Abang? Bang? Saya keluar. Gitar arwah abang saya tidak ada dekat gitar stand, tapi kali ini gitar tu dalam keadaan menyandar pada tembok di sebelah kiri. Casey, pada waktu yang sama, mak saya pun buka pintu. Kemudian mak kata, Naim, tak tidur lagi kau Naim main gitar sibuk?" Kerana waktu tu saya sedang pegang gitar, nak letak balik gitar dekat stand. Mak saya keluar nampak saya pegang gitar, dia pun tuduh, katanya, "Saya main gitar malam-malam. Janganlah, tolonglah." Saya pun tak naklah menjawab. Saya diam. Mak saya pun patah balik pulang ke rumah dan saya tertanya-tanya, siapakah gerangan yang dimaksudkan awal tadi? Dan siapa yang telah pun, katanya di sini, siapa ataupun apakah sebenarnya niat benda ni yang menghantui gitar arwah abang saya. Sampai ke saat ini, hari ini, saya ingat dengan jelas. Inilah tari yang tak dapat dilupakan. Sekian, terima kasih dan selamat tengah malam. Misteri Jam 12. Kisah-kisah yang anda dengar
dalam rancangan nombor 1 radio Misteri Jam 12. Hanyalah sekadar satu hiburan sahaja. Jangan mudah percaya, jangan terikut-ikut dengan apa yang dikedegakan. Yang pasti, rancangan Misteri Jam 12 hanya sekadar hiburan. Saya berasal dari Temerloh Pahang. Saya ada satu kisah misteri nak dikongsikan dengan kita. Ini kisah ni seingat saya mungkin tahun 2010 ataupun 2009 macam tu lah. Kita orang waktu tu tengah duduk dekat satu kedai makan. Kedai makan ni, kedai makan dia hanya jual burger. Adalah air, betul ada nasi lemak sikit macam tu lah. Tapi dia tak ada lah macam semua ada kan. Maknanya itu je lah yang ada. Biasanya kita lepak situ sampailah malam. Maknanya memang malam buka. Buka dalam pukul 7 ataupun pukul 6. Dia tutup dalam pukul 11 ataupun 10 lebih. Kalau kita orang duduk situ, sambil tu kita main gitar. Main gitar sebab dulu memang minat nak main gitar. Apa semua praktis kan dengan kawan saya ni. Duduk situ. Lepas tu kita orang main lah. Main gitar. Sampailah biasanya kedai tu tutup, kita orang stay lagi lepak. Makcik ni dia baik dengan kita orang. Dia akan tanya kan, nak makcik buka lampu ataupun tutup. Biasanya kita orang akan bercakap pada makcik tu, tak apa makcik, biar kita orang duduk dalam gelap lah kan. Lepas tu kita orang main-main gitar. Lepas tu ada satu hari tu, tiba-tiba kawan saya ni nama dia Zaid. Zaid ni dia buka handphone dia. Dia buka radio. Waktu tu Suria FM. Suria FM ada buat rancangan macam KC ni lah. Macam KC Islam. Tapi sekarang ni dah tak ada. Lepas tu sambil tunggu tu, maknanya waktu tu kisah tu pun dia start pukul 12 kan. Waktu tu dalam pukul 11 lebih tu, kita orang tunggu. Belum lagi sempat cerita tu nak mula, tiba-tiba kawan saya ni dia ambil handphone tu kan. Dia macam muka dia nampak macam berpeluh kan, nampak macam pucat kawan saya Zaid ni. Lepas tu dia tiba-tiba cakap, Eddie balik lah. Saya orang panggil kat sini Eddie lah. Eddie balik lah, dia rampok. Dia cakap macam tu kan. Lepas tu saya cakap, apa ni kan, kita belum start lagi. Lepas tu dia cakap pada saya, tak apa balik. Saya nampak muka dia memang semacam waktu tu. Saya pun memang nak tanya apa ni. Dia tak nak cerita. Lepas tu rumah dia dengan rumah saya memang dekat. Kira saya ni blok Aman 4, nama kat sini blok. Lepas tu dia Aman 6, depan blok saya je. Maksudnya kita berpisah jadi seorang ke kiri, seorang ke kanan macam tu kan. Lepas tu ngam-ngam waktu saya nak balik, nak pegang tombol pintu tu, dia hantar mesej pada saya. Dia cakap, Eddie, aku nampak pocong belakang kau. Dia cakap macam tu kan. Saya biar betul ni. Dia cakap dekat belakang saya ni ada macam kain tau ke si, 2 kain. Dekat belakang kedai ni, tempat saya lepak tu ada kain. Macam dia terpisah kain tu. Dia ada 2. Satu dia keluarkan kepala dia dekat tengah-tengah kain tu, belakang saya. Saya tak nampak lah sebab kawan saya Zaid ni dia menghadap kepada saya. Saya menghadap ke sana. Dia nampak pocong tu keluarkan kepala macam tu. Dalam keadaan gelap ni, betul dia masuk lagi. Tapi kawan saya cakap dia macam main keluar masuk macam tu. Saya pun sampai ke pagi ke si, tidur tak tutup lampu. Bunyilah. Waktu tu memang takut lah. Dia cakap macam tu lah, takut benda tu ikut saya balik apa semua. Okey lah kasi, sampai kat situ je lah cerita saya. Okey, terima kasih. Terima kasih kepada pengirim kita ya, jauh dari Temerloh Pahang berkongsi kisah misteri. Selanjutnya anda juga boleh hubungi saya, silakan 669-11897 669-11897.
Assalamualaikum, selamat malam pendengar radio jam 12. Saya nak berkongsi cerita seram. Pengalaman saya umur 16 tahun. Saya duduk di Pontian Johor. Saya nak bercerita dulu, saya tak percaya cerita-cerita ni semua. Dah terkena batang hidung baru saya percaya. Kisah saya umur 16 tahun Umur 16 tahun kita orang ramai-ramai ni lah. Malam raya duduk dekat surau. Bila duduk kat atas surau tu tingkat 2. Kita orang duduk dekat atas cerita-cerita hantu. Ceritalah kalau tak pernah jumpa hantu ni, nak lempang, nak serajang, nak pelombok, nak sepak, selalu yang member saya ni kalau hantar saya memang depan rumah. Macam mana pagi raya tu, depan kampung saya tu ada rumah Cina satu lah. Rumah Cina satu. Tapi rumah Cina tu pun apek tu dah mati. Kita orang cerita-cerita hantu. Rasa member saya memang hantar sampai depan rumah lah. Macam mana malam tu saya suruh member saya ni hantar satu sempang di lorong 3 sebelum nak masuk saya punya kampung. Bila saya sampai dekat kampung tu, saya jalan macam biasa. Saya ketuk pintu. Tup 3 kali. Saya ketuk. Saya cakap dengan mak saya. Assalamualaikum. Mak, abang dah balik ni. Lepas tu mak saya cakap tunggu jap, mak buka. Tak mana-mana kepala saya pandang sebelah kiri. Sebelah kiri saya tu selang rumah 3 biji daun hutan. Mula-mula saya nampak asap putih. Jauh dia punya asap putih. Bila makin dekat baru saya perasan lembaga baju putih. Itu tak berapa jauh. Makin dekat ni bang, selang rumah nombor 2. Rumah saya nombor pertama. Nombor 2. Dia selang rumah nombor 3 tu. Baru nampak dia punya muka. Dia punya kain putih, muka dia hitam. Saya ketuk pintu. Lepas tu mak saya buka. Saya tunjuk dengan mak saya. Mak, saya tengok tu mak. Mak saya tengok. Bang, masuk bang. Saya masuk. Saya tak percaya. Saya buka pintu bilik, keluar balik, buka pintu depan, tengok. Astaghfirullahalazim, dia punya muka memang hitam. Saya sampai kena demam, sampai seminggu demam. Itulah kisah saya. Terima kasih, selamat malam. Terima kasih, selamat malam pada anda. Wah, dengar bunyi macam hujan Adakah di tempat anda sedang hujan? Dengar hujan macam air hujan, rintikan hujan terkena pada atap bumbung rumah. Seronok pula mendengar kisah yang disampaikan dan berlatar belakangkan bunyi hujan yang turut membasahi bumi. Baik, satu lagi kisah sebelum saya bacakan kisah pengalaman anda. Kita teruskan dengan pengirim kita melalui voice note ke aplikasi WhatsApp Ria 97868464. Silakan. Assalamualaikum KC dan para pendengar Misteri Jam 12. Saya Lara daripada Singapura. Ini kali ketiga saya nak kongsikan pengalaman saya yang baru saja berlaku hari Jumaat lepas dalam pukul 3.40 pagi macam gitulah. Okey, saya seorang pemandu Grab sambilan. So pada malam tu saya drive Grab. Saya nak hantar rider saya ke destination dia dekat salah satu kondo dekat Ridley Park. Okey, Grab ni dia ada satu setting mode iaitu auto accept tau. So bila saya dah nak sampai ke destination rider saya tu, saya dapat a second booking. And bila saya check second booking tu, saya nak kena pergi ke Dempsey Hill. So saya macam dah alamak Dempsey Hill. Sebab Dempsey Hill kalau dah malam-malam gitu memang gelap. Dan perjalanan dia pun quite menyeramkan lah kan. So saya have no choice pasal dah auto accept. Saya pun dah turunkan rider saya. Saya pun proceed lah ke second location, second pick up tu. So bila saya dah sampai, saya ikut GPS tu. So saya dah sampai dekat tempat Dempsey Hill tu. Saya tengok keliling saya memang gelap sebab semua restoran dah tutup. And saya pun tap lah dekat Grab application tu. Saya tap I've arrived. So sementara tunggu tu, saya pun buka Instagram. Saya tengok-tengok. So tiba-tiba saya dengar pintu saya orang buka
dan tutup. So saya ingatkan rider saya. So saya macam, oh hi, good morning. So we are going to, saya tak tengok belakang tau. Saya macam tengok handphone saya pasal saya nak pergi ke aplikasi Grab tu nak taruh pick up kan. So saya cakap lah, hi, good morning. So we are going to Orchard Tower. Dia cuma jawab kat saya, gitu je tau. So saya macam, okay lah, tak apalah, mungkin orang ni dia penat ke, baru habis kerja, so malas nak layan saya kan. Okay, so saya pun tap saya tap pick up untuk proceed lah with my with the booking. So bila saya dah tukar gear drive ni, saya nak ke depan, saya nampak dua perempuan jalan menuju ke kereta saya. So saya tak boleh gerak sebab kalau saya gerak saya langgar dorang. So I thought they will give me way lah, give way to me. So tiba-tiba dorang masuk dalam kereta saya tau. Saya macam so saya toleh belakang, dorang masuk, dua orang aja kat belakang saya. So, saya macam blur, saya tanya dorang macam hi segitu. Dan dorang cakap, oh yeah, I'm Celine, we're going to Orchard Tower. So kalau dorang yang rider tu, siapa yang buka pintu saya, yang boleh jawab kat saya the first time tu. So saya macam tu, okay, I have no choice but I have to proceed with this booking. Saya tak tahu siapa yang tadi tu, tapi yelah rider, actual rider saya pun dah duduk kat dalam kereta kan. So saya terpaksa gerak lah. So to be honest, saya dah hantar orang di Orchard Tower. Saya terus balik ke rumah. Dan sampai sekarang ni dah hari Rabu, saya tak nak drive Grab sebab saya masih takut dengan kejadian pengalaman saya hari tu. Orang tu benda tu boleh cakap balik kat saya, you all rasa. Memang pada saya seram lah, amat menyeramkan. So itulah pengalaman saya, Casey. Terima kasih. Terima kasih. Selamat malam. Selamat malam kepada anda, Lara, yang berkongsi kisah dalam Misteri Jam 12. Kisah selanjutnya ingin saya ceritakan pada anda semua yang sedang mendengar. Terima kasih sekali lagi pada anda yang mendengar Ria 897. Bertemankan saya Casey. Kita kembali selepas pesanan-pesanan berikut ini. Nantikan, jangan ke mana-mana. Aku akan datang balik. Ini adalah satu lakonan yang mana saya lakukan awal tadi. Sesi rawatan. Seorang pakar perubatan berkongsi, namanya Encik Haji Ismail, berkongsi pengalaman. Saya rawat orang yang mempunyai pelbagai penyakit gangguan misteri. Paling ramai adalah kena rasuk. Lazimnya kes-kes rasuk ni memang ada yang senang dan ada yang degil. Satu kes rasuk, kata Tuan Haji Ismail, kita cuba halau tak nak keluar, berdegil tak nak keluar. Akhirnya kita cuba menggunakan bacaan surah-surah, ayat-ayat ruqyah. Sebelum dia keluar, dia beri amaran, aku akan datang balik. Bayangkan tengah merawat ni Aku akan datang balik. Itu yang dikatakan oleh Tuan Haji Ismail ketika beliau mengendalikan sesi rawatan, merawat pesakit. Ini merupakan seorang budak perempuan berusia 18 tahun. Kata Tuan Haji Ismail, antara benda yang lain juga bila saya merawat ni, Casey, benda yang merasuk badan orang yang dirawat ni akan minta macam-macam benda. Antaranya contoh, aku akan keluar dari badan. Aku akan tak ganggu budak ni. Tapi dengan satu syarat, aku nak pulut kuning.
Aku nak telur sebiji. Permintaan. Bila benda ni cakap pada kita, aku nak keluar boleh, tapi aku nak barang-barang ni, dan kita buat, kita salah, Casey. Maknanya kita tunduk kepada makhluk jin, makhluk halus ni. Tidak. Jangan ada syarat bila nak keluarkan barang ni dari badan orang yang dirasuk. Ada kalanya dia minta barang satu hal. Ada kalanya pula dia kata, aku nak balik rumah aku, tolong hantar aku balik. Misal kata kalau budak ni mungkin pergi camping lah. Dia pergi camping sekolah dekat kawasan Changi, misal kata Tuan Haji Ismail. Dekat camping tu di Changi, budak ni kena masuk. Benda ni ikut balik. Kemudian kita baca dia tak nak keluar, mengilai, menangis, ketawa, mengilai, ketawa, sakit. Kemudian dia kata, aku nak balik, kau hantar balik. Nanti aku balik, aku tak datang lagi. Jangan. Biar dia balik sendiri. Siapa suruh dia ikut budak ni balik rumah? Itu antara contoh-contoh yang diberikan oleh Tuan Haji Ismail. Jadi jangan mudah kita takut bila dia ugut, aku akan datang balik, nanti kau. Jangan. Yang kedua, jangan kita tunaikan permintaan dia. Nak pulut kuning, nak ayam panggang, nak telur 5 biji dan sebagainya. Dan yang ketiga, dia minta hantar balik. Jangan. Jangan, kata Tuan Haji Ismail. Casey, yang paling menyeramkan, yang paling menakutkan, Casey, saya pernah merawat seorang pesakit dalam keadaan yang menyeramkan. Saya ingatkan benda ni berlaku dalam filem, Casey. Ingatkan dalam filem. Ketika saya sedang merawat seorang pesakit dekat rumahnya. Jadi rawatan ini dijalankan di ruang tamu. Ruang tamu. Tengah duduk atas lantai. Rumah dia konsep macam Jepun. Tak ada kerusi, Casey. Semua duduk atas lantai, bantal. Jadi kawasan tu agak luas dan lapang. Saya datang, dia tengah baring, tengah meraung. Dan bila saya datang, saya pun baca surah. Badannya, Casey cuba bayangkan. Okey, saya cuba bayangkan apa yang berlaku. Budak ni tengah baring ni. Badannya baring lepi, ya, dekat atas lantai. Saya baca surah. Tiba-tiba dia dalam keadaan badannya melengkung, Casey. Melengkung. Jadi bila dia melengkung tu, tangan dengan kaki, dengan tangan kiri kanan, kaki kiri kanan ni melengkung tu, dia tolak. Jadi badannya dah jadi U shape, bentuk U, tapi cuma dalam keadaan terbaring, Casey, bukan tiarap. Kalau tiarap buat U senang, Casey. Kalau kita tiarap, kata Tuan Haji Ismail, kita nak buat bentuk U senang, dalam keadaan macam merangkak. Tapi yang ini dia baring, dia pusing, dan badannya melengkung macam U. Saya baca lagi, tiba-tiba dia merangkak terbalik, Casey. Sambil dia merangkak, dia sebut tuk 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 dalam keadaan nada yang menyeramkan. Contoh, tengah merangkak ni, kemudian sampaikan dalam rumah tu, dia ada adik-beradik yang lain. Adik-beradik dia takut. Saya tengok pun seram, Casey. Daripada ruang tamu dia pergi dapur. Dia toleh, kemudian kepalanya tu nampak kita, mata terbeliak, mulut. Bayangkan pendengar dia. Ya Allah. Saya baca lagi. Dia merangkak terus pergi dapur. Dia pergi dapur, jalan dekat dapur. Adik beradik 2 orang, Casey, dekat dalam ruang tamu. Takut. Kak Ana tu adalah kakak pada 2 budak perempuan ni lah. Menangis. Ibunya yang tolong peluk kat depan, dekat dapur, Casey. Bila dia dengar adik-adik dia nangis, dia patah balik nak pusing. Saya halang, bapak budak ni halang, jangan kasih keluar, jangan kasih pergi dekat ruang tamu.
Saya pun mula baca, tengah baca. Bawa saya air. Air putih, cepat sekarang. Air tu tuang dalam cawan. Saya baca dekat cawan tu. Tuang sedikit dekat tangan. Saya selawat lagi, saya renjis dekat budak yang kena rasuk ni. Casey, dia buat macam tu suara. Matanya terbeliak tengok kiri kanan atas bawah, Casey. Dan akhirnya saya buat lagi. Daripada keadaan dia merangkak terbalik itu, terus badannya kembali macam biasa, terbaring dekat atas lantai. Dan saya tahu anaknya dah kembali. Saya tanya pada ayahnya, awak rasa kenapa boleh jadi macam ni? Anak awak ni dari mana? Apa yang berlaku? Dia diam. Dia tak nak beritahu saya. Saya kata, apa yang mungkin awak tahu berlaku, tolong hentikan. Kalau tak lepas ni, mungkin akan memudaratkan lagi. Misteri Jam 12. Kisah-kisah yang anda dengar dalam rancangan nombor 1 radio Misteri Jam 12 hanyalah sekadar satu hiburan sahaja. Jangan mudah percaya. Jangan terikut-ikut dengan apa yang diketegakkan. Yang pasti, rancangan Misteri Jam 12 hanya sekadar hiburan. Assalamualaikum dan selamat tengah malam, Casey dan semua pendengar Misteri Jam 12. Saya Muhammad Syafiq dari Kota Kinabalu, Sabah. Jadi saya ingin berkongsi cerita di mana tentang perjalanan saya dari bandar Kota Kinabalu ke kampung saya yang jalannya lebih kurang dalam 75 km kisi. Jadi pada masa tu saya dengan pakcik saya dalam perjalanan ke kampung itulah. Jadi yang drive ni pakcik saya. Jadi sepanjang perjalanan tu kami kena lalu dekat satu kawasan oil and gas dan roundabout. Jadi di sepanjang dari jalan dari oil and gas tu ke roundabout, jalan situ terang, penuh dengan lampu-lampu jalan. Jadi selepas saya daripada roundabout tu, jalan gelap, cuma bergantung dekat lampu kereta sahaja. Jadi pada masa tu pakcik saya drive, kami melalui sahaja kawasan tu. Selepas melepasi roundabout, apa yang saya nampak, Casey, di jalan sebelah kanan di tepi jalan tu, saya nampak ada satu susuk tubuh warna hitam tengah berdiri sambil menghayunkan badan, sambil menepuk tangan dan senyum. Jadi saya agak terkejut masa tu. Dan benda pertama yang saya buat, saya melihat dekat reaksi pakcik saya pada masa tu selepas dia kami melepasi dari makhluk tu. Dan pakcik saya tidak bagi apa-apa respon pun, dan bermaksud dia tidak nampak makhluk tu dan cuma saya saja yang nampak makhluk tu. Itu sahaja cerita dari saya. Terima kasih. Terima kasih kembali. Itu dia teman kita daripada Sabah yang berkongsi pengalaman. Terima kasih kerana sudi berkongsi, kiriman voice note anda kepada saya. Baik, saudara, saya mungkin boleh jawab seorang lagi pemanggil. Kalau tidak, saya akan sampaikan satu kisah yang ringkas. Kisah ni setengah muka surat saja, yang ringkas untuk anda semua. Boleh hubungi saya di 669 11897.
Okey, saudara. Seorang lagi pemanggil sebelum saya akhiri tugas saya pada tengah malam ini ataupun pagi ini. Hello, selamat pagi. Hello. Selamat pagi, Casey. Selamat pagi, Cik Mokhtar Saya, Casey. Cik Mokhtar panggil. Sedang bertugas Cik Mokhtar ke? Saya bertugas malam. Akhirnya saya dari tadi cari pengawal keselamatan Cik Mokhtar ke telefon lah. Ini aku Casey pasal semalam, Casey. Pasal semalam. Yang taxi driver pergi dekat Kampung Cantik. Kampung Cantik, ya saya. Silakan. Kan dia tanya ada padang apa? Ada tanah lapang ada itu. Itu bawah situ kolam air ke cik? Oh. Kolam air minum. Teman saya pernah jaga sana. Itu under Singapore Power ni lah. Dia jaga dekat sana. Saya jaga dekat Mount Faber 2. Casey tahu Mount Faber 1 dekat cable car dari tempat. Saya Mount Faber 2 atas bukit pun padang bola je tak. Casey tengok padang bola tapi dia buat pagar. Bawah tu semua kolam air Casey. Air minum di tempat. Memang tempat situ keras Casey. Di Kampung Cantik lah nak maksud kan? Kampung Cantik keras. Tempat saya dekat Mount Faber 2 pun tempat keras juga Casey. Angker di tempat. Silakan Cik Mokhtar. Pengalaman macam mana nak kongsi tentang tempat teman anda ke ataupun tempat anda di Mount Faber 2? Silakan. Dekat Mount Faber saya pernah bawa teman saya. Pasal saya pun seram juga ke si jalan sorang-sorang. Tahu tak apa Pasal dulu dekat kaki bukit tu ada kampung. Jadi kampung itu bila dah dihabiskan kampung dah tak ada lagi. Jadi anjing-anjing liar banyak tersadai kat sana tu Casey. Jadi saya takut nak pergi kerja sorang-sorang naik atas kan. Saya bawa teman saya. Jadi bila dah duduk dekat dalam pos dekat sana kan, teman saya nampak macam-macam lari situ, lari sini, bayang-bayang hitam dekat atas padang tu. Kalau Casey naik dekat atas sana, Casey nampak padang bola, dia berpagar tau. Bawah situ semua kolam air. Jadi dekat situ, kalau kita kurang air, kita call dekat Mornan Center dekat Jalan Kampung Cantik. Itu kira dia punya main office lah tu. Itu semua kolam air, kita supply air dekat sana. Tapi dekat Mornan Center, teman saya pernah nampak juga. Dia tak pernah cerita dengan saya. Yang pernah cerita dekat Mount Faber 2 ni. Dekat sana kawan saya nampak. Saya pun nampak juga atas padang tu. Ledari sana, lelari sini. Bayang-bayang hitam je Casey sana. Seram Casey tempat situ. Memang tempat dia angker. Itu dekat Mornan tu sama juga. Kan taxi driver tu ada orang panggil nama dia kan. Itu memang tempat dia Casey. Situ dekat Singapore Power area tu. Bawah kolam air tu. Tu bawah kolam air tu dekat padang tu. Dia dengar orang panggil. Dia keluar dari taksi, orang panggil Herman. Memang tempat dia keras itu. Cik Herman pun pergi. Teman saya tak pernah cerita pula. Dekat Mornan Center tu memang tempat dia tu. Dekat saya Mount Faber tu memang banyak Casey situ. Memang tempat dia tu. Jadi kalau Cik Mokhtar bertugas ni, kena buat clocking kan. Jadi kalau tengah buat clocking lah, sorang-sorang tengah jalan, tempat gelap, sunyi, anda kena buat sorang lah. Kalau perasaan takut datang timbul, apa Cik Mokhtar selalu buat? Saya buat apa? Kalau perasaan takut datang, saya buka handphone lah, orang-orang mengaji ni. Saya buka handphone, orang mengaji, orang baca Quran ke apa, simpan dalam poket. Lepas tu saya bikin lah sorang-sorang. Dekat situ lah, dekat apa, college yang saya jaga tu, dekat Weekly Road. Itu satu orang je, tak boleh. Pasal ada satu abang Melayu tu, dia jaga seorang je dekat situ. Jadi bila saya cakap dengan dia, abang tak pernah nampak apa-apa ke sini? Nampak macam-macam. Saya buat bodoh je. Kenapa kerja seorang kat sini? Minta lah dengan manager 2-3 orang. Saya pernah bikin seorang-seorang ke sini dekat sana. Tapi tak pernah nampak lah so far. Saya rasa takut ni. Saya buka orang mengaji dalam handphone lah. Terus saya buat orang-seorang kan. Memang teruk. Situ tempat dia besar. Situ kolej kan. Kalau sekolah biasa tak apa. Ni kolej berapa besar tu satu orang. Pernah satu hari kena seorang. Abang tu tak ada. Jadi saya seorang-seorang ni macam mana nak bikin clocking ni. Saya telefon manager saya suruh hantar orang lah. Jadi bikin clocking 2 orang lah. Memang tempat dia mengerikan lah. Situ kan dekat tanah kubur tu. Kubur Cina. Bukit Brown. Dekat-dekat dengan Bukit Brown tu tempat dia. Menghadap dengan apa? Penjara Mas Selamat. Dekat situ lah. Memang keras. Jadi terima kasih Cik Mokhtar ya. Ya, terima kasih. Terima kasih. Selamat pagi. Selamat menjalankan tugas. Terima kasih. Ya, terima kasih.
Baik, itu dia kisah dari Cik Mokhtar. 2-3 minit saya undurkan diri. Jumpa anda esok malam dalam Misteri Jam 12. Terima kasih atas voice note anda. Terima kasih atas masa yang anda luangkan untuk bersama dengan saya, Casey. Dan saudara, jangan lupa kalau ada sebarang kisah misteri, anda boleh email saya ke alamat ria@mediacorp.com.sg ataupun misterijam12@gmail.com. Bye-bye.